yang dikenal sebagai Zaid bin Muhammad selama beberapa tahun. Anak angkat Nabi ni, Nabi sangat sayang, sangat-sangat sayang. Dan Allah juga ada tempat yang special untuk Zaid. Sampaikan Allah sebut nama Zaid dalam Al-Quran. Tak ada seorang pun nama sahabat yang Allah sebut dalam Al-Quran kecuali Zaid. Saya ulang, tak ada nama sahabat seorang pun nama kecuali Zaid. Kecuali Zaid. That's the only person yang Allah sebut. Dan kisah yang Allah sebut ialah Zaid kahwin dengan Zainab dan masalah dan sebagainya. Zaid. Dan Nabi punya sayang kepada Zaid. Tapi sayang-sayang Nabi ni dia lepaskan. Sebab kerana dakwah dan kerana Allah tu. Nabi ni sayang Zaid. Nabi cuba kahwinkan dia dengan orang Quraisy, tapi tak percaya kan. Dan dalam satu perang nanti, iaitu perang Mu'tah yang berlaku dekat Jordan. Mu'tah tempat di Jordan ni. Bila ada perang Mu'tah ni, kita kena faham Nabi Muhammad SAW, bila dia jadi pemimpin untuk satu kawasan ataupun negara kan, Madinah, dia bukan macam yang kita faham. Kita sendiri pun macam tu. Dalam bab-bab best, kita hantar anak kita. Bab-bab tak best, anak saudara. Kita memang tak adil. Manusia memang tak adil. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Jeffrey pun tak adil. Kita kalau boleh, kita pilih yang senang-senang untuk anak kita. Tapi Nabi tak. Apa sahaja perkara yang susah, dia akan letak anak beranak dia dulu. Sebab inilah hakikatnya. Sebab Nabi kata, bila perang, dia dapat pahala kan. Kenapa anak aku simpan, anak aku suruh berperang? Anak aku kena pergi perang depan sekali. I want to show you that you send your son. Aku hantar anak aku. Sebab tu dalam perang Mu'tah, perang ni perang yang first time Nabi hantar. Sampai Nabi bagi plan, kalau komander pertama mati, komander kedua take over. Kalau komander kedua mati, yang ketiga take over. Tak pernah satu perang pun Nabi cakap macam ni. Maknanya Nabi dah boleh bayangkan perang ni perang yang sangat susah. Sebab nak lawan orang besar, iaitu sekutu kepada Rom. Orang Arab, tapi sekutu kepada Rom. Diorang ada senjata yang banyak. Orang Rom tolong lagi, berpuluh ribu orang, sampai 100,000. Sahabat Nabi sampai 30,000 tu. Jadi yang first Nabi letak depan sekali Zaid ibn Harithah. Dan dia kata, kalau kau mati Zaid, Ja'far ibn Abi Talib, dia punya sepupu, Abu Talib punya anak. Dan sebenarnya macam abang dia. Bila Ja'far mati, Abdullah ibn Rawahah, seorang sahabat Nabi, nampak tak, dia letak nama family dulu. Dia tak ada anak lelaki tau. Zaid lah anak lelaki dia. Dia letak first. Dia siap plan, kalau Zaid mati, orang lain take over. Dan betul pun, memang planning betul tak? Bila jadi itu, Nabi sendiri pun susah nak terima. Sebab bila berita bahawa Zaid itu sudah mati, Zaid mati, Nabi sampai terduduk dia. Dan Nabi nangis, Nabi sedih, Nabi terduduk bila orang cakap Zaid dah mati. Lepas tu dia cakap Ja'far pun dah mati. Bayangkan dia punya sepupu, anak dia mati kan. Dia sampai terduduk, tak dapat nak tahan. Dia terduduk. Dalam terduduk tu, orang saudara Ja'far tengah nangis-nangis tau. Family Ja'far, perempuan-perempuan dia tengah nangis. Sebab tu diorang suka, oh kenapa Allah buat macam ni, betul tak? Ja'far tak ada siapa nak jaga kami. Dia panggil apa? Meratap kan? Meratap. Memang meratap tak elok. Nabi pernah cakap. Jadi ada orang datang. Tapi dalam kesusahan Nabi, kita tengok betapa isteri dia tolong Nabi. Dalam Nabi terduduk tu, dalam terduduk nangis ni, ada orang lain datang. Wahai Nabi, dia nak cakap pasal fiqah. Dengar. Dia kata, Nabi, family Ja'far nangis, meratap-meratap ni, macam mana nak buat? Anak mati memang lah orang macam tu at first kan. Tambahan pula Ja'far mati macam mana? Tahu macam mana? Dia pegang bendera, kena chop tangan, jatuh, pegang bendera dengan diri, potong tangan lagi. Kemudian dia peluk dengan apa sahaja tangan yang ada kat dada dia. Dan dia tak fight dah. Ada orang dari belakang potong dia, dua, memang belah dua. Ja'far tanya macam tu. Dalam keadaan macam tu, mak siapa yang boleh Allah, susah.
Betul tak? Memang dia akan cakap, ya Allah kan. Sampai macam tu sekali. Sedih dia. Lepas tu ada orang komplain kat Nabi pasal ni. Buat alang-alang saya sebut, saya sambung dia cerita. Komplain kat Nabi. Nabi kata suruh dia berhenti. Cakap ada orang jangan buat macam tu. Tapi Nabi sedih ni kan? Anak dia mati ni. Dia pergi kat Ja'far, family Ja'far. Nabi kata stop. Dia tak stop. Dia datang balik, Nabi, dia tak nak stop. Datang balik baru Nabi kata pergi suruh dia stop. Katakan Nabi suruh stop. Dia pun pergi, dia tak nak stop. Datang balik komplain. Tu Nabi kata mas buang tanah dalam mulut dia. Bukan literal tau. Maksudnya suruh je lah berhenti dah. Ataupun lantak lah, gitu lah. Maka dia pun pergi. On the way dia pergi ataupun on the way balik nak komplain kali keempat lah. Aisyah nampak semua di dalam rumah dia. Aisyah nampak Nabi kat depan rumah. Aisyah pun sedih tengok Nabi sedih. Dan dia nampak orang yang pekah ni datang. Aisyah stop dia sebelum dia jumpa Nabi. Macam ni. Kau macam ni? Apa kau tanya Nabi? Kau ambil tanah masuk mulut kau lah. Dia balik kata. Aisyah marah. Jangan jumpa lagi aku dah. Jangan kacau lagi suami aku. Kau belah dia sini. Memang sahabat Nabi lah, radhiyallahu anhu. Kita tahu nama, tak sebut nama. Nak ceritanya isteri dia tahu some problem. Dah, jangan kacau dah. Baliklah. Isteri jadi protector kepada suami bila suami dah lemah. Itulah dia sunnah yang baik. Jadi itulah kedudukan Zaid di sisi Nabi. Sampai kaki Nabi tak tahan untuk tanggung badan dia. Tambahan pula kemudian bila Nabi dah wafat, Umar bagi allowance kepada sahabat Nabi tau. Ikut dia punya ranking. Sahabat yang pergi Badar allowance tinggi, tak pergi Badar allowance sikit. Sahabat yang masuk Islam awal tinggi sikit. Umar buat macam tu. Abu Bakar bagi allowance sama semua orang. Pemerintahan ikut plan dia lah kan? Jadi tapi Umar kata no, aku rasa biar kita buat stratification. Dan dalam dia buat macam tu, dia tak masuk kumpulan A. Sebab Umar masuk Islam lambat. Nampak tak? Dia bukan buat untuk diri dia. Sebab dia akan dapat allowance juga. Sebab dia sahabat. Tapi tak, dia masuk kumpulan C. Sebab dia lambat masuk. Sebab dia cakap tu dah dia dapat kurang. Tapi tak apa, sebab dia rasa sahabat awal-awal kita kena bagi lebih. Jadi antara allowance yang dapat ialah Usamah bin Zaid. Dia dapat allowance tinggi sikit daripada Abdullah ibn Umar. Umar ketua, Abdullah anak dia, allowance dia kurang daripada Usamah. Usamah ialah anak kepada Zaid, seolah-olah cucu Nabi. Diorang sebut Usamah hibbun Nabi, kesayangan Nabi. Sebab Nabi selalu dudukkan Usamah sini dengan Hasan dan Husain. Sekali Nabi akan layan dia macam cucu. Hibbun Nabi. Jadi bila Ibn Umar komplain kan, kenapa Usamah dapat lebih? Aku dengan dia lebih kurang je umur, kenapa dia dapat lebih? Umar cakap apa dekat anak dia? Wahai Umar, dia lebih, Nabi lebih sayang dia daripada kau. Umar kata Nabi lebih sayang dia daripada kau. Tapi bila cakap itu agak terasa tak Abdullah bin Umar? Abdullah pernah jumpa Nabi, dia sahabat ni. Mungkin terasa kan? Tapi Umar ni pun bijak orangnya. Diorang ni orang yang fikir jauh ni. Umar tambah satu lagi kenyataan. Umar kata Usamah ni Nabi lagi sayang berbanding kau, dan bapaknya lebih Nabi sayang berbanding bapak kau. Yes. Jangan risau, memang ini keadaan dia. Umar akan cakap yang kebenaran saja. Daripada aku dengan Zaid, Zaid lagi Nabi sayang. Itu aku setuju, no problem. Kau kena faham, bukan kau je, aku pun bawa sikit. Dan diberitakan kalau Zaid masih hidup, waktu Nabi wafat, confirm Zaid akan jadi khalifah pertama. Sebab dia anak Nabi. Dia pernah bin Muhammad berapa tahun tu, dan dia sangat layak. Dan Nabi tak pernah hantar perang apa pun, apa-apa expedition, kecuali Zaid jadi ketua. Kalau Zaid ada dalam grup tu, Zaid ketua. Kalau tak ada tak apa, orang lain. Kalau ada dalam grup, Zaid akan jadi ketua. Sampai Ja'far yang sepupu Nabi ni jealous dengan Zaid ni. Dia jumpa Nabi, dia tak puas hati. Dia tak puas hati, tapi Nabi kata barangkali Allah ada plan yang lebih baik untuk kau. Dan memang pun, betul Zaid mati kan kau jadi ketua. Tapi kemudian kau pun mati juga.
Allahu Akbar. Maksudnya Khalid bin Walid tak masuk Islam lagi? Ada. Khalid baru masuk Islam kurang dari sebulan, jadi askar biasa dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni satu perang yang banyak peristiwa sebenarnya, menarik untuk kita bincang. Dan waktu inilah Khalid jadi panglima perang ni. Selepas Abdullah bin Rawahah mati, diorang tak tahu nak pergi mana, dah berterabur since you ask. Khalid Al-Walid soalan dah berterabur, orang Islam tak tahu nak buat apa dah, sebab diorang ramai sangat. Diorang dah retreat, ada orang ambil bendera. Bendera tu supaya semua kumpul. Kemudian si tukang bendera ni kata, jangan pilih aku aku ambil bendera je. Dia tahu aku mesti kena punya. Dia tahu ni sahabat Nabi lah, dia tak sebut nama. Jangan pilih aku tukang ambil bendera je. Pilih siapa yang dia ketua dia bagi. Sebab Nabi tak sebut. After Abdullah Rawah tak sebut. Maka diorang tengok Khalid kau jadi ketua lah. Dia kata aku baru masuk Islam, umur ni 25 masa tu. Aku baru masuk Islam dan aku baru bunuh banyak orang Islam tu. Perang Uhud. Perang Uhud dia yang pusing balik sampai kalah orang Islam tu. Dia lah yang tengok belakang sampai lari, supaya nak tengok macam mana aku nak kalahkan dia orang balik. Orang lain lari bunuh je, dia lari sambil tengok. Sebab dia masa tu kafir lagi, tapi dia bijak. Dia kalahkan orang Islam balik. Dia datang ke belakang, tapi dia orang lantik dia dan dia berjaya group balik dan dia menang perang tu. Masa dia baliklah Nabi kata, engkau adalah pedang Allah yang terhunus. Engkau adalah pedang Allah, bukan pedang biasa, tapi dah terhunus lah. Maksudnya sentiasa kau akan buat kerja ni sebenarnya. Dan memang Khalid Al-Walid tak pernah kalah perang lepas tu. Tak pernah kalah. Sampai dia mati di katil dia lah. Dia mati tu di katil dia. Dan cerita dia siapa nak tahu, kita tanya nanti Okey. Pedang, maknanya pedang zaman tu sangat tajam sehingga boleh belah orang sampai belah. Pedang dia satu tajam, satu lagi berat. Dia berat. So dengan berat tu dia akan pancung senang. Bukan bersaingan. Dia ringan macam pisau kita kan, boleh korek kan. Tapi kalau bayangkan berat besi tu, dengan sikit ni pun you akan terpotong besar-besar. Saiz orang dulu besar-besar. Diorang pun memang, orang Arab pun generally memang besar sikit dari kita. Tapi Nabi punya saiz lebih kurang macam kita tau. Bukan macam Nabi Adam 60 hasta tu, memang betul. Tapi Nabi dah nak macam manusia zaman sekarang. Orang Arab macam kita sekarang. Dia tak ada besar semacam. Yang cerita kubur panjang-panjang tu, itu dipanjangkan. Kubur hang tuah panjang semua kan, tak logik lah, tinggi lonjong tu kan. Tapi kadang-kadang orang nak respect punya pasal, dia kadang tanam dengan benda lain ke apa kan, dia pun panjangkan lah, besarkan kan. Tapi dia tunjuk tu jumpa kerangka manusia besar-besar tu, betul ke? Tak ada. Yang cerita muka sahabat Nabi seorang yang besar tu Kan ada yang dia gambar. Tak tahu kot siapa yang dia buat exhibition jumpa kerangka manusia besar-besar macam giant kan. Itu bukan zaman Nabi, before that. Before that. Nabi cakap dalam hadis yang sahih, saiz orang dulu besar, kemudian makin kecil sampai akhirnya macam aku. Zaman Nabi ni ialah orang zaman sekarang sampai akhir zaman. Orang dulu besar. Dan kita akan masuk syurga dengan saiz Nabi Adam itu. Allah akan besarkan kita macam Nabi Adam. Why? So that you can feel more pleasure. Lagi banyak happy kan. Dalam neraka pun besar macam tu. Dalam neraka pun dia tak sebut Nabi Adam. Dia sebut giginya macam bukit Uhud. Dalam neraka Gigi geraham satu orang ahli neraka besarnya macam bukit Uhud. So besar lah dia. Besar. So, gigi dia besar macam itu dah kan, Nabi Adam tak cerita pasal gigi. Macam ni, orang Islam dan Allah dan Rasul, kalau nak cerita pasal benda buruk, dia takkan bagi contoh dengan orang baik. Dia tak kata orang ni. Jadi saya rasa, akhirnya ulama pun rasa gitulah, bukan saya seorang bahawa kita sama besar ni. neraka dan syurga. Yes. Supaya you rasa betul-betul pleasure, lidah besar, makan sedap, mata besar nampak pun lagi clear pun, Wallahualam. Besar lagi happy, Wallahualam. Okay. Dan ini lagi besar supaya lagi rasa siksaan. Tapi dia takkan guna perumpamaan macam mereka akan besar macam Nabi Adam. Dia kata begitu. Orang Arab takkan kaitkan orang baik dengan neraka. Kita buat lawak dengan pasal neraka, kita biasa. Saya pernah dengar ada orang cakap, kau ni aku jumpa kat situ, aku Pak Enam kau dalam neraka tu. Lawak sama-sama kawan. Tapi dia buat lawak tu pada orang Arab. Terus orang Arab tu
Sebab kalau orang Melayu, dah cakap itulah, buat langgar ni, betul tak? Orang Arab tak. Dia terus bangun, brother you cannot say that. Brother you cannot say that. No brother, I was just joking. No, you cannot say that. Dia terus tukar. Makan nasi goreng semua tinggal dulu. You shouldn't say that, dia kata. Sorry brother, sorry. No, sorry, you shouldn't say that. It's very wrong. Very wrong. Kau tak boleh kata harap-harap kau siap kau, Allah celup kau nanti. Itu bukan lawak. Orang Arab, orang Islam tak lawak macam tu. Kita cakap apa tau? Aku nak jumpa kau kat jannah. Okay, amin. Semoga Allah temukan kita semua kat jannah. Waktu tu kita tengok video semua yang saya cakap ni real punya. Khalid Al-Walid jadi apa? Boleh tak kita minta dekat Allah nanti? Boleh tak minta kat Allah kita nak tengok video perang Uhud dan perang Badar? Lakon semula? Boleh, suka hati kita lah. Kita nak minta kereta, boleh kan? Ya. Suka hati kita kan? Syurga. Saya bagi satu lagi cadangan lah. Minta Allah tunjuk sejarah. Orang datang sini bermakna dia minat sejarah, betul tak? Suka nak tahu kan? So kita tengok real nanti insyaAllah. Amin. Amin. Zaid habis. Kaabah. Saya rasa Kaabah. Senang je. Kaabah pernah terbakar. Tahu tak cerita Hajar Aswad tu? Okey, dalam terbakar-terbakar tu diorang bina semula. Diorang bina mesti dengan kayu, simen tak ada. Kayu dan batu kan. Jadi diorang kata siapa yang nak donate untuk Kaabah, duit haram tak boleh ya. Sebelum Nabi ni, sebelum Islam, Abu Jahal pun tahu benda ni. Duit haram, macam duit pelacuran ke, judi kan, itu semua haram. Kau itu semua kau makan tak apa. Ni buat Kaabah jangan biar bersih. Jual kambing boleh. Jadi diorang kumpul duit, tak cukup duit. Akhirnya diorang bina Kaabah. Dulu rupanya Kaabah rupanya lebih kurang macam ni. Kalau tengok dari atas. So diorang pun start lah bina. Bila Kaabah ni habis, diorang start lah bina kan. Bina kan. Bina kat atas kan. Aerial view kan. Okay. Tengok di atas kan, ni satellite ni. Tiba-tiba kat sini kan, habis duit. Habis duit dah tak ada, dah duit halal, yang mana haram je kot. Jadi dia pun terpaksa lah buat je lah satu wall. Kemudian yang ni buat tanda saja. Itulah, sampai sini lah dulunya Kaabah tu. Yang sekarang ni kita dah ada satu batu, nampak? Dia panggil apa? Tempat, ini dia panggil Hatim, betul tak? Ini tempat ni Hatim. Dia panggil Hijri Ismail dalam. Dan perasan tak, kita tak boleh tawaf. Tahu kenapa? Sebab namanya you tak keliling Kaabah, you masuk Kaabah. Walaupun Kaabah tu kita tahu kat sini sekarang ni, sebenarnya Kaabah tu dulu macam tu. Itulah isunya. Semua orang sibuk nak masuk ke pintu kecil ni kan, nak solat dalam ni. Sebab ini namanya solat dalam Kaabah, walaupun tak ada bangunan. Dulu lepas Nabi wafat, Nabi pernah kata, kalau bukan sebab kaum kau ni masih muda, Nabi cakap Aisyah, aku nak bina balik Kaabah macam ni. Tapi kalau aku buat, dah lah diorang ni tak faham sejarah. Tahu tak? Mereka ni tak faham sejarah. Kalau aku buat, dia kata kau bawa benda baru lah, aku kau Kaabah pula apa semua kan. Biar dulu lah. Nabi tak jadi buat. Nabi plan nak buat, tak jadi. Takut orang kecoh-kecoh. Sebab tak, orang bodoh lagi ramai yang pandai ke apa? Betul tak? Orang pandai kurang, orang yang tak pandai ramai kan. Jadi takut orang ramai ni nak bising kan, dan sebagainya. Jadi tak payahlah. Tapi Abdullah Ibn Zubair, masa dia jadi ketua kepada Makkah sekejap, lepas tu dia bina macam ni balik. Banyak Kaabah pernah dibina secara ori. Dan waktu tu pintu Kaabah memang sama taraf dengan jalan. Kan Kaabah tinggi semua kan, ada tangga kan. Itu orang buat tu. Dulu pintunya biasa je, macam rumah. Memang Baitullah apa, rumah Allah, simple je. 4 segi, itu bujur-bujur sikit, ada pintu. Simple je, dalam tu ada lampu, ada satu dua lampu, ada tiang. Tapi Abdullah bin Zubair buat balik macam tu, pintu diturunkan. Dia kata supaya siapa pun boleh masuk untuk solat kalau nak. Sebab kena faham waktu tu manusia pun tak ramai. Buat sekarang pecah lah pak. Kalau semua orang boleh masuk, berebut, pukul, lama-lama pecah lah pak. Kaabah ni kena buat dengan apa, tak tahu. Binaan, tak tahu lah, kena tanya Petronas macam mana buat Petronas kan. Dia tahu kan, dia punya pengukuhan kan. Abdullah bin Zubair buat, kemudian pecah. Ini boleh macam ni, bawa balik macam ni. Sebab dia orang ingat ini ori. Orang tak tahu sejarah. Kata silap khalifah apa lah, kata khalifah lepas Abdul Zubair, Hajjaj pun dibina balik Umar. Kemudian satu khalifah zaman Imam Malik. Dia kata, dia tanya Imam Malik, boleh tak aku nak pecah kat Kaabah, buat ori balik.
Nampak tak? Dia tak ori, pecah, ori, pecah kan? Dah 2 kali 3 kali kan? Apa nak buat balik macam ni boleh tak? Tahu Imam Malik kata apa? Cukup-cukup lah. Aku tak mahu Kaabah ni jadi mainan politik orang. Memang betul, niat you baik, tapi you buat macam ni. Anak you menang nanti, tukar balik. Tu cucu dia tukar balik. Dia kata berhenti sudah lah, biar adalah Kaabah ni. Jadi kemungkinan besar Kaabah jadi majlis sampai sekarang kerana cadangan Imam Malik ni. Imam Malik ni mati pada tahun 170-an Hijrah. Dia cikgu kepada Imam Syafi'i. Pilihan sembahyang dalam Kaabah. Contoh dulu, ada kelebihan sembahyang Kaabah. Sebab Nabi pernah sembahyang dalam Kaabah dan dia menghadap campur-campur. Dalam Kaabah tak ada kiblat lah. Dia ada center. Solat mana pun juga center. So kat Kaabah orang boleh solat suka hati. Kalau dalam itu maknanya menghadap ke sana boleh tak? Tapi bila kat sini, generally orang akan solat sini. Walaupun sebenarnya technically you can solat mana-mana. Tapi siapa nak berani solat tempat lain? Kadang orang agaknya guard tu pun tak tahu. Dia akan pukul kita. Oi, Kaabah. Ini beza orang tahu dan tak tahu. Settle buat Kaabah. Okey, Zaid kita dah settle. Sekarang ni kita buku surat 8. Boleh tak terang kasih Ustaz Hajaratul Aswad? Hajar Aswad. Betul, Hajar Aswad. Ya. Ada tahu ni. Tak cukup duit yang tak sambung tu. Saya sebut Hajar Aswad. Saya tulis masalah Hajar Aswad. Okey, kita semua tahu cerita ni kan? Iaitu Hajar Aswad dulu satu batu je. Satu batu. Kemudian dia pecah zaman kemudian, zaman lepas Nabi. Sebab ada orang bom Kaabah. Zaman Hajjaj. Maka pecah kepada 7 batu. Serpihan lah. Adanya serpihan ada yang terabur, hilang kot. Tapi yang ada, kita ada sekarang ada 7. Sebab tu diorang terpaksa buat binaan yang macam tu. Itu kan? Itu kan? Sebenarnya itu bukan batu tau. Itu batu, beberapa batu yang disimenkan. Dia macam ni. Kalau tengok betul-betul, masalahnya dia gelap dalam tu. Jadi nak ambil gambar susah. You tengok betul-betul, kalau boleh dapat, dia macam ni. Yang kat luar ni tak ada kaitan Ini cuma besi untuk kontrol tempat dia lah Sebab makin orang pegang memang haus lah kalau letak kayu kan. Sebenarnya dia macam serpihan. Jadi boleh jadi yang awak cium tu cumanya simen je. You get it tak? Ni serpihan dia telah disimenkan. Tapi nampaklah batu lain. Kalau tengok betul-betul, nampaklah batu lain. Tapi majoriti tu ialah batu biasa. Simen biasa maksudnya. Kecil je maksudnya? Yes, Satunya macam tu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je. Dan simen. Itu sebab kena bom. Kalau tak, dia besar. Oh tak ada satu batu. Memang batu hadis Betul. daripada subuh ke? Yes, ada saya. Dan batu tu awalnya putih, kemudian dosa-dosa manusia menjadikan dia hitam. Sebab dia daripada zaman Nabi Ibrahim ni kan. Dan kalau dia orang kaji lah, kalau ikut sains kan, dia kata memang meteorit lah. Memang bukan batu dunia, extraterrestrial. Extra. Hajar Aswad pecah ya. Yang apa? Domen. Apa signifikan batu soalan? Umar pun pernah tanya soalan ni. Jawapan dia apa tau? Kalau bukan sebab Nabi respect kau, aku pun tak respect kau. Itu jawapan Umar sendiri kepada diri dia sendiri. Umar pernah lalu dekat batu Hajar Aswad, cakap dengan batu ni. Tapi orang dengar lah. Nak bagi satu bahagian. Batu, kalau bukan Nabi cium kau, aku tak kisahlah pasal kau. Sebab Umar nak jaga pasal syirik apa semua. Kata, sebab sunnah je. Sebab Nabi cium kau, aku pun respect. Dah sunnah. Terus stop. Sebab ada kisah Bukan cuma batu. orang Hindu kan, agama Hindu kata orang Islam condemn kata Hindu tebang batu. Orang Islam pun sama. So dia ambil itu. Ada soalan dari sister, dia kata sebab ada orang Hindu condemn kita. Ada kan? Condemn Banyak. kita bahawa Memang dia ajar. Dia ajar. Dia kata lingam tu dalam ni. Yes. Ya, lingam. Siwa linggam. Okay. Besar kan?
Siwa punya liga. Bahawa yelah, kau kutuk aku sembah berhala, kau pun ada batu kat situ. Kaabah kan? Jawapannya Alhamdulillah, kita tidak tawaf Hajar Aswad, kita tidak solat menghadap Hajar Aswad, tapi Hajar Aswad happen to be there. Sekejap. Dan Alhamdulillah, waktu benda ni jadi, orang lain tak mati, tapi ada hikmah, iaitu selama berpuluh tahun Hajar Aswad pernah hilang daripada Kaabah. Tahu kan? Hajar Aswad pernah dicuri kan? Kalau tak silap saya, yang curi pun orang Islam juga. Dia nak buat Kaabah lain pun tak tahu lah. Dan apa plan tak tahu. Dia curi. Orang Islam kecoh lah macam tu. Dia cakap Hajar Aswad stolen. Cuba saya mesti jumpa, insyaAllah. Dia curi. Selama beberapa tahun tu orang Islam tawaf tanpa Hajar Aswad. Soalannya ialah, kita duk sembah Hajar Aswad ke? Tak, no problem. Kalau tidak, kita akan bawa batu apa-apa yang rupa macam Aswad, baik bawa balik rumah. Tak. Betul, perasan tak? So actually, Alhamdulillah, kecurian itu ada hikmah dia. Sebab nanti dia curi itu dia bagi balik lepas tu. Dia campak aja, dia buat nota, ini Hajar Aswad, sorry, kita ambil. Saya tak faham apa cerita sebenar lah. Lebih kurang macam tu. Campak je dekat Majlis Haram, orang lari. Hajar Aswad pernah dicuri, Alhamdulillah. Nampak kan? Alhamdulillah dia pernah dicuri. Kita pernah, orang pernah tawaf, orang pernah haji tanpa Hajar Aswad, no problem. Kalau Hajar Aswad hilang lepas ni, hilang tak Islam, no problem. Kalau Kaabah flattened, flat Kaabah, orang Islam akan menghadap mana? Sama juga. Kalau Kaabah ditukar ke Wangsa Maju, tarik pergi ke Wangsa Maju, adakah kiblat kita berubah? Tak, Kaabah tu cuma batu je kat situ. Good lah, sejarah lah tu. Tu je sejarah. Itu pun bukan Kaabah ori tu. Kan dah banyak kali pecah. Itu cuma binaan, no problem. Kita tetap sebab solat menghadap kiblat, iaitu Masjidil Haram. Kita menghadap masjid, bukan menghadap Kaabah. Masjidil Haram. Okey tak? Kisah yang Nabi dilantik oleh kabilah Qiblah untuk pegang kain untuk letak balik Hajar Aswad, itu sahih. Sahih. Sebab ada satu banjir, Kaabah macam rabu sikit, diorang pindah balik. Dan setahu saya ini zaman yang sama, yang tak cukup duit. Ini sama, benda yang sama. Kemudian diorang Hajar Aswad ni last lah. Mana siapa nak letak? Ya akulah, Bani Hashim, Bani Abdul Dar, Bani Makhzum, gaduh. Dia cakap macam ni lah, the first person that datang from here. Kita selalu baca kan, orang pertama masuk masjid. Sebenarnya masa tu mana ada masjid? Cuma Kaabah dan ruang kosong. Nak masuk mana? Faham tak? Ruang kosong, mana pintunya? Sebenarnya bukan macam masjid. Ni kita orang pertama datang dari arah ini disebut. Dia kena pilih tu arah kan. Kalau tidak, diorang pun boleh cakap, okey, orang pertama esok pukul 3 sampai, kita ambil dia kan. Diorang balik, diorang sampai sejak 2.55. Boleh kan? Tapi tak, just okey, macam tak tahu nak buat apa kan. Okey, orang pertama di sana tak tahu nak buat apa. Orang pertama di sana datang, kita akan suruh dia lah uruskan benda ni. Maka Alhamdulillah Nabi Muhammad datang dan orang semua jadi happy. So kenapa? Dia kata Ja'al Amin, Ja'al Amin. Dah datang dah yang Amin ni. Dah datang dah orang amanah, dah datang orang amanah. Sebab apa? Nabi is known for amanah. Orang suka simpan barang kat dia kalau nak travel jauh-jauh. Nabi akan simpan amanah dia. Dan antara sebab Nabi hijrah lambat kemudian nanti ialah untuk settlekan amanah orang. Dalam dia kutuk dia lah, apalah, kafir lah, murtad apa semua, barang simpan kat dia lagi. Betul, barang simpan kat dia juga. Kemudian untuk dia pergi tu, dia settlekan. Kemudian dia suruh Ali settlekan yang terkemudian, yang terlebih. Sebab tu Ali pun lambat sikit. Ja'al Amin. Kemudian Nabi kata apa? Kita semua tahulah, sama lah tak kain semua orang. Tetapi akhirnya siapa yang letak? Seorang ketua kabilah pun tak buat, Nabi yang buat. Akhirnya korang ni tukar angkat aja taksi. Angkat sini. Perhatikan semua. Akhirnya Nabi juga ya letak dekat tepi Kaabah tu. Okay. Nak tanya satu soalan. Yang Kaabah tu bermula dengan zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim AS. Macam location ditentukan untuk terletaklah bangunan Kaabah gitu. Itu wahyu dari Allah. Kalau ikut riwayat sebenarnya Kaabah dah ada sejak Nabi Adam.
Kemudian Nabi Ibrahim rebuild, bina semula tempat yang dah hancur dah. Jadi wahyu lah. Dan kalau nak tahu kan, kita ada Kaabah lain kat atas, tahu tak? Tahu tak? Dia panggil Baitul Ma'mur. Ni Baitullah Haram, Baitul Ma'mur. Heaven lah. Dekat apa? Lain ketujuh. Dan dekat sana malaikat akan sentiasa tawaf. Dan diberitakan bahawa, diceritakan pada kita 70,000 akan tawaf setiap hari. Masuk. Ha? Masuk ke tawaf? Tawaf. Tawaf kan? Tawaf. Dengan tawaf Baitul Ma'mur ni atas 70,000. Dan 70,000 ni tak akan ulang balik datang. 70,000 malaikat tak akan ulang datang. Dia dah sekali seumur hidup malaikat tu. Dia tak pergi dah, orang lain pula. So bayangkan kalau setiap hari 70,000 daripada zaman dunia diciptakan, langit dan bumi ada, sampai ke sekarang, agak-agak malaikat ada berapa juta? Sangat banyak. So kita kena rasa safe, man. Allah punya tentera banyak sangat. Malaikat-malaikat Allah banyak sangat. Di dunia, di atas kan, banyak. Zaman Nabi Adam tu duduk di kawasan Kaabah Safe. So, sebenarnya. apa Adam duduk situ? Sebab itu sejak Nabi Adam memang Turutan wallahu a'lam. Tak ada dalam kitab sejarah secara clear. Faham tak? Macam Nabi Adam turun kemudian buat Kaabah kan? Tak tahu dia buat bila, after many years ke kan? Tapi yang penting spot tu memang dah ada dari dulu lagi. Spot disebut dari Nabi Adam. Yes. Nabi Ibrahim cuma bina semula. Soalan, betul ke kalau kita dalam Kaabah atau dekat dengan Kaabah jangan tengok atas? Betul? Kalau tengok jadi apa? Kononnya kalau tengok atas boleh buta lah, boleh gila kan? Alhamdulillah saya tak gila sampai sekarang. Sebab saya dah buat daripada dulu. Saya dah pergi tengok dah burung semua. Saya dah bayangkan apa, Tyrone Ababil kan? Sebab saya suka sejarah kan. Saya pergi mana-mana saya nak cari sejarah tempat tu. Jadi bila saya tawaf, saya dekat dengan Kaabah, saya semayang dalam hijir ni. Saya memang nak bayangkan apa yang jadi dulu kan. Maknanya, oh ini dah tentang Abraha datang nak cuba hancurkan. Saya cuba nak menghayati kan. Alhamdulillah tak hilang lah penglihatan. No such thing. Nabi tak pernah ajar. Tak ada hal lah, tak ada. Pada atas bawah tak ada. Abraha tak cerita kan? Abraha dah tahun kelahiran Nabi kan? Itu kita kena skip lah. Tapi betul lah, akhirnya sejarah ni panjang kan? Tapi nak tanya, terlalu banyak detail ke? Nak saya laju ke? Okey, kelajuan ni 40 km sejam. Betul? Siapa yang rasa macam terlalu rasa lambat ke cepat sangat? Lambat saya, kalau ada masalah lambat. Cepat tak? Saya mungkin lambat. Tolong beritahu saya secara peribadi, jumpa saya kat sana. Okay. Mungkin malu sebab majoriti macam semua kan? Majoriti just semangat dan macam Okey, soalannya sempat habis ke sampai besok? Memang tak habis. Dan kalau you nak tahu, buku ni sampai perang Uhud je. Perang Uhud saja. Dan saya sebenarnya Brother Lim tugaskan saya untuk habiskan sirah dalam masa 2 hari. Saya tak berjaya. Saya tak boleh sebab kita akan tinggal banyak sangat detail yang menarik. Okay? Jadi saya harap kita semua setuju dengan saya lah. Kita buat khusus siri 2 next time. Sambung. Okay. Jangan lambat sangat, nanti hilang lupa kan. Okay. Okey, nak sambung Iqra boleh? Iqra. Wahyu pertama. Cepatnya. Ha? Dah habis ke? Tak. Oh. Umur Nabi 35 dapat Zaid, Kaabah terbakar. Kemudian umur Nabi 40 tahun. Oh. Okey. Soalan. Soalan sister ialah Hajar Aswad sejak bila ada? Saya tak tahu. Siapa yang ada jawapan? Confirm sebelum Nabi. Sebelum Nabi ada ni. Daripada zaman Nabi Ibrahim. Probably zaman Nabi Ibrahim dah ada.
Kalau tak silap ada satu cerita, Kaabah yang pertama tu dibina dengan batu Hajar al-Aswad, dia turun sekali dengan Nabi Adam. So Nabi Ibrahim dia jumpa spot tu yang ada bekas-bekas tu yang dibina balik dan letak Hajar Aswad itu. Okey. Berada kata Nabi Adam turun dengan batu Hajar Aswad tu. Bukan naik batu tu, tapi turun bersama. Kemudian adanya rumah tu, Hajar Aswad ialah kat spot tu. The original Kaabah tu daripada Hajar al-Aswad sendiri. Masa Nabi Ibrahim hanya tinggal sedikit serpihan, tu yang dia letak kat sana untuk mengingati batu dari syurga tu. InsyaAllah itu menarik cerita dari mana. Oh. Ikut riwayatnya daripada riwayat John. Dulunya Baitullah ialah Hajar Aswad. Sebenarnya Hajar Aswad itu besar kan? Kemudian akan ditawaf kamu, wallahu alam. Kemudian makin lagi kecil sebab memang banyak benda akan terhakis kan. Hakis, dia kecil, nama Nabi Adam, Nabi Ibrahim, tinggal simbol lah, kecil lah. Maka dia macam diincorporatekan dalam bangunan sebagai satu tanda sejarah tu kan. Zaid bin Harithah tadi, dia kahwin dengan Ummu Aiman. Dia si Ummu Aiman yang jadi orang gaji Aminah kan? So that means dia orang kahwin Ummu Aiman is too old compared to orang gaji orang Ummu Aiman, soalan dia, Ummu Aiman kahwin dengan Zaid. Tapi tak logik lah, Ummu Aiman zaman Nabi lagi dah ada dan dia jaga Nabi. Jawapan dia lah, Ummu Aiman beberapa tahun saja tua dia dengan Nabi. Hamba kan dari kecil boleh. Macam kakak-kakak. Dan saya dengar betul ke Ummu Aiman ni dia orang kulit gelap, and Zaid adalah orang kulit cerah. And then lepas tu Usamah ni dia gelap. And then lepas tu orang pernah mengaji dia mengaji Usamah yang cakap macam bapa kau putih tapi kau gelap sangat. Zaid putih, anaknya gelap sikit. Betul. Kiranya Ummu Aiman tu gelap. Betul. Sebab inilah Nabi pernah sangat happy. Sebab orang duk ngata-ngata dia. Orang mengata anak angkat dia ni, kau putih, bini kau gelap sikit. Kenapa anak kau gelap? Macam butuh lah, anak kau dengan kau lain. Jadi satu hari dia orang pernah tidur. Hadis sahih, kaki Zaid dengan Usamah, anak dia, dekat-dekat lah. Bapa dengan anak tidur yang terlalu kaki dekat-dekat. Kemudian datang seorang sahabat Nabi yang lain, dan dia ni genealogis. Dia suka pasal nasab. Dia tengok kaki-kakinya, dia tengok kaki je lah. Ini memang anak orang ni. Diorang suka macam tu lah. Ini muka kau, aku rasa kau ni ada Yaman sikit lah. Aku tengok kau ni mesti ada campur India sikit. Itulah, dia suka tu. Jadi tengok, aku rasa ni anak. Dan bila disebut pada Nabi, Nabi sangat happy. Dia kata memang betul, benarlah kata orang tu lah. Nabi tak suka tau orang duk banding-banding anak hitam putih semua, tak suka. Jadi ada kesamaan je dia suka, dia happy. Nabi happy bila anak angkat dia macam dibersihkan nama telah. Okey, wahyu pertama. 40 tahun Nabi tak semayang tau. Tak ada puasa, tak ada haji, tak ada zakat tau. 40 tahun Nabi hidup manusia macam orang Quraisy, cumanya Nabi tak sembah berhala. Dia rasa ini rubbish. Tak tahu nak cakap macam mana, cuma tak percaya. Tak nak buat macam tu. Dan tak suka dengan injustice. Akhlak dia memang baik, dia amanah. Dan dia tak suka orang suppress orang lain. Okay, tak suka orang tindas-tindas. So untuk mendapat, katanya yang kata sembah berhala tu bukan satu yang kemestian ke untuk orang itu lah, macam dia tak sister. Rupanya kalau kau tak nak sembah berhala, no problem. Kalau kau nak masuk Kristian, no problem. Jangan suruh kami dia tukar orang. You want to change, you change. Sebab kita orang kutuk kau lah. Kau macam dah kasar rendah. Dia kata ni murtad dia orang. Sebagai sabak. Orang sabik dia. Oh ini orang yang dah murtad. Faham tak? Jadi antara yang murtad ialah macam Warakah bin Aufal, Ubay bin Nujaj, dan dua orang lagi yang kita tahu. Tak, tapi dia tak kisah. Jadi kalau orang Arab ni dia ada festival, Mekah ada festival, jangan pergi festival minum arak happy-happy kan. Semua akan pergi kecuali 4 orang ni. Tak tahu nak buat apa. Dia ni buat enjoy, tak lari.
Tak ada benda kena fikir. Sebab ini orang bijak-bijak. Walaupun orang bijak, dia pandai baca, dia baca kitab, tak, dia translate kitab, dia orang pandai. Dia tak boleh join set-set konsert ni. Yang terasa pula. Sebab konsert ni macam tak, you tak payah pandai sangat kan nak konsert. Kan? Siapa pun boleh pergi konsert kan? Wah. Dia tak apa. Astagfirullah, apa yang aku buat ni? Sorry ni, kenapa terasa ni? Mana tadi? Semua orang pergi enjoy kan? Ada 4 orang, Kunafak, geng Hanif. Dia akan bincang-bincang. Kita nak buat apa kan? Dia kata, ada satu meeting dia kata, aku dah bosan dah, aku nak pergi Rom. Salah seorang pergi Rom jadi translator. Kerja dengan orang Rom. Sebab sana dekat sikit dengan Hanif kan. At least Tuhan dia tak banyak sangat. Sini 300 lebih bang. 360 keliling Kaabah. Tak logik lah. Satu Tuhan setahun. Benar? Soalan macam tu. So pergi Rom, warga bin Affan just duduk di rumah dia seorang-seorang, dah tua kan, dan sebagainya lah. So ada sahaja orang yang tak ikut style orang tak paksa. Macam contohnya macam non-Muslim kat Malaysia sekarang ni, macam dia orang pun macam kalau tak pergi church ke, tak pergi temple ke, macam tu juga kan? Ya. Kalau tak sampai kepada dia ajaran yang benar, maka dia tergolong dengan golongan orang yang mati tanpa jumpa Nabi lah. Ahli Fatrah. Ahlul Fatrah namanya. Tak, dia bukan, manusia ni bukan kafir Islam dia tahu. Kan kita suka bahagi dua kan? Oh, orang kita, bukan orang kita kan? Rupanya ada satu lagi pembahagian yang mungkin lagi besar daripada Islam dan kafir. Lagi ramai, itu orang yang tak sampai kepada dia agama. Tak sampai. Dan kalaupun sampai, agama yang sampai apa? Satu orang Islam yang sangat rough, memang masuk rumah dia, bukan dakwah, nak curi barang dia. Faham tak? Islam yang masuk rumah dia, nak curi barang dia. Jadi memang sampai kepada dia Islam, tapi Islam yang sangat teruk. You orang apa? Islam lah. Tapi jangan pegang-pegang aku. Nak curi barang, nanti nak curi makanan kan? Nanti ni halal. Orang Islam curi. Jadi Islam macam itu sampai dekat anti ni. Maka anti ni dikira tak sampai lagi Islam. Dan ramai sebenarnya orang yang tak sampai Islam lagi. Kat Malaysia, kat Ipoh saya tengok. Ada anti-anti kan, yang Chinese kan. Dia duduk jauh-jauh dalam kampung, dia tak perlu berkomunikasi dengan siapa-siapa. Kalaupun ada benda yang paksa dia keluar, dia sakit. Masa dia sakit pun dia tahu, dia orang anti. Umur dah 60. Dia merdeka bersama Malaysia dan sebagainya, tapi tak perlu cakap Melayu pun. Dia tak cakap Melayu, zero. Sebab tak ada komunikasi, saya tak boleh marah dia. Cakap Melayu bukan wajib pun kan? Wajib kan cakap Melayu? Tak. Dia tak perlu cakap Melayu. Duduk dalam kampung dia, keliling anak-anak dia, semua anak dia settlekan. Dia akan mati dalam keadaan macam tu lah. Dan kalau saya nak dakwah dia pun tak sampai. Nanti tu orang satu Tuhan apa? Apa? So make sense lah? Ada terjawab insyaAllah. Okey, dalam keadaan Nabi stres dengan diorang ni punya agama, Nabi buat apa? Dia berkhalwat. Apa maksud khalwat? Bukan berdua-duaan dengan perempuan sampai kena tangkap dengan yang beragama. Khalwat ialah satu lagi perkataan neutral. Okay, khalwat is a neutral word. Tapi khalwat sudah jadi perkataan buruk dalam dunia, dalam Malaysia. Khalwat lah. You khalwat lah. Orang-orang bukan Islam pun boleh kata, you kena khalwat baru you tahu. Bertangkap khalwat baru you tahu. Rupanya khulwah bermaksud bersendirian. So yang jadi buruk tu bersendirian dengan perempuan bukan mahram di tempat yang mencurigakan. Itulah. Jadi konotasi negatif. Jadi Nabi berkhalwat dekat Gua Hira. Khalwat boleh seorang, dua orang, tiga orang boleh ya? Boleh bersendirian. To break away lah. Isolate lah. Isolate. So dia Gua Hira. Dan dia sebut bertahanun. Aisyah sebut bertahanun. Tahanun tu punya beribadah secara umum. Tak ada sebut. Aisyah pun tak cakap clear. Sebab Aisyah tak hidup pun zaman tu. Tahu kan? Aisyah cerita tapi Aisyah tak ada masa tu. Dia cuma dengar cerita Nabi je. Nampak? Dia kata baik. Maka Nabi pun beribadah kat situ dengan cara yang special. Wallahualam, dia tak tahu. Tapi bagusnya apa tahu?
Gua Hira ni menghadap Kaabah, tahu tak? Kalau you duduk kat situ, you akan menghadap Kaabah sebenarnya, menghadap ke kiblat lah. Jadi seolah-olah macam arah solat itu ialah arah situ lah. Meditation. So meditate. Sebelum tu Nabi kata, aku dah banyak mimpi sebenarnya. Selama 6 bulan Nabi bermimpi. Mimpi yang macam-macam lah. Antaranya ialah apa akan jadi besok. Dia macam fortune telling tau. Dia tahu apa akan jadi esok. Dia panggil apa dalam English? Fortune telling. Foresight. Foresight gitu lah English word. Premonition. Premonition. So dia pun stres lah kan. Esok nak jadi apa tahu dah. Kau akan jatuh, kau akan makan apa kan. Dia jadi macam 6 bulan macam tu. Seolah-olah macam nak prepare Nabi tu dapat satu perkara yang besar. Dan tahu tak berapa lama Nabi mimpi? 6 bulan. Berapa lama Nabi berdakwah? 23 tahun. Jangan tahu kot jawapan. Kita jangan cakap Dalam satu hadis lain, mimpi ni penting tak dalam Islam? Mimpi penting. Ada macam penting kan? Mimpi yes, ada penting yes. Nabi Yusuf mimpi. Sebenarnya mimpi ada tempat yang special dalam Islam. Ada. Dengar dulu. Mimpi ada tempat yang special. Tapi dia tidak boleh menggantikan syariat. Nabi kata mimpi ialah 1/46 kenabian. Kan Nabi akan dapat wahyu kan. Seolah mimpi ialah 1/46 wahyu. Macam kind of small wahyu. Tanda-tanda dari Allah. Kadang-kadang orang tanya saya, bapa saya dah meninggal, saya mimpi, saya jumpa dia tengah pakai kain solat, nak pergi masjid. Apa tandanya? Senang dia jawapan dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bapa awak orang yang baik, insya-Allah tempatnya pun tempat yang baik. Mimpi terbahagi pada 3. Mimpi yang neutral, tak ada maksud, iaitu mimpi esok pergi pancekat. Pancekat lambat sikit, kalau lambat pula, tak apalah, nanti bos marah, itu je. Dia tak ada stres sangat. Mimpi naik motor sampai tempat kerja, means nothing kan? Ataupun mimpi sambung gaduh dengan orang lain. Sambung gaduh. Satu lagi mimpi itu neutral. Dia macam remnant of your life lah, everyday life. Sambung. Mimpi yang satu belah kiri ialah mimpi yang buruk datang daripada syaitan. Mimpi buruk syaitan. Kalau you bangun, you stres, berpeluh, berdebar, syaitan nak main dengan you. Yang bercakap-cakap tu malam. Yang tak kisah mengigau ke apa. Tak betul sister. Sister punya soalan yang mengigau tu syaitan ke? No. Apa saja yang buat you stres, itu dari syaitan. Ada mimpi bunyi macam buruk tapi you tak stres. Dia macam satu tanda saja. Contohnya, orang tu meninggal. Kalau jumpa ahli neraka kan menakutkan betulnya. Perasan tak saya cerita tadi ada satu sahabat Hamzah yang mimpi pasal Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Lahab. Dia stres tak? Dia macam relax, walaupun dia macam nampak neraka, ahli neraka, tapi tak stres. Dia satu tanda. Nampak tak? Walaupun bunyi macam buruk, tapi you tak stres. Itu bukan dari syaitan. Yang syaitan ni yang stres. Kadang-kadang tak ingat pun mimpi apa. Bangun tahu-tahu takut je. Dia panggil night terror. Bangun tahu takut, tak ingat apa jadi. Ini pun non-rem ya. Night terror. So itu semua dari syaitan. Dan Nabi kata, jangan bagi kepentingan kepada mimpi. Apa caranya? Nabi kata apa? Tak payah cerita dengan orang. Ini mainan, dia main dengan you. You jangan besar-besarkan dia lagi. Faham tak? Malam-malam tu masa you tak ada power, dia main dengan you. Dia bawa you pergi mana, pergi Paris, lepas tu jatuh bukit, kan? Lepas tu you takut, jatuh, tu bangun mimpi, kan? Dia main dengan you. Nabi kata apa? Tak payah cerita dengan orang lain. Tutup cerita. Nak tunjukkan kau apa tau? Kecilnya hal lah. Nampak tak? When you talk, you tell me, I tell orang lain.
kesian dia mimpi. Nampak tak syaitan lagi bangga? Bagus kan? Satu orang dah buang setengah jam lagi kau. Faham tak? Nak cerita pasal mimpi aku main-main dengan kau je. Aku macam pressure. Satu lagi mimpi ialah mimpi baik, iaitu dari Allah. Okay, mimpi tanda-tanda lah apa-apa So mimpi yang baik ialah satu penampilan kenabian. Dan ulama' kata betul, dia ada kaitan dengan ni. 6 bulan Nabi mimpi. Kalau kali dengan 2, buat pecahan pula kan. 6 bulan kali 2 jadi setahun kan. Kali 2 dapat jadi inilah pecahan dia. Dan Nabi pun kena mimpi 6 bulan untuk dapat the whole story lah kononnya. Kemudiannya 23 tahun Nabi akan dapat wahyu. Saya tak tahu pecahan ni membantu siapa pun lah. Nak ceritanya ada matematik sikit lah. Sebab saya sendiri pun tak dapat. Macam the so what welcome lah. Okay then kan. Saya pun tak jawapan. Cukup lagi tahu ada matematik sikit lah. 6 bulan Nabi mimpi. Cukup cerita pasal mimpi. Dan Nabi kata, aku tengok sebelum Iqra apa ni? Sebelum Iqra, batu-batu bagi salam. Dan Nabi stres sebenarnya tau. Dia bukan kata, best aku kan. Dia aku makin hebat lah, batu bagi salam ni. Nabi jadi stres, jadi risau. Aku ni tak betul ke? Memang ada hadis dia pun tu. Nabi kata, aku takut aku go crazy. Sebab benda ni apa benda ni? Tak logik benda ni. Dan batu bagi salam, Nabi kata, aku boleh tunjuk lagi batu yang bagi salam kat aku hari tu. Kat sahabat, I can show you which batu. Tapi Nabi tak show lah. Kalau show jadi apa? Bahaya. Takut satu, takut orang bawa balik pula. Batu special katanya. Batu pecahkan untuk anak-anak dia. Simpan dalam poket. Harap-harap dapat rezeki lah, apa. Betul lah? Manusia bawa cincin tu. Okey, Iqra. Nabi kata, hari pertama aku dengar bunyi lampu gitu lah. Tak tahu siapa, tak tahu apa. Hari kedua pun benda yang sama, aku tak faham. Hari ketiga baru ada Jibril datang. Dan waktu tu Jibril datang dalam keadaan manusia. Sebab dia boleh peluk Nabi. Sebab kalau dia dalam badan bersayap yang besar, 600 sayap lah, Nabi takut tengok dia sini. Tapi hari itu, Iqra tu, dia datang dalam bentuk manusia. Dan dia kata, Iqra. Nabi kata, ma'an Nabi Qari. Aku tak boleh baca. Dia kata, Iqra. Ma'an Nabi Qari. Iqra. Aku tak boleh baca. Kemudian dalam Iqra tu dia peluk Nabi. Dan peluk dia sangat kuat. Nabi kata peluk dia memang sangat kuat. Kemudian dia lepaskan. Dia peluk, lepaskan. Ada banyak pelajarannya. Orang bincang, benefit. Ada kata ini untuk bagi dia tahu bahawa ini bukan mimpi. Aku peluk kau ni. Can you feel me? Kan orang kata jumpa kan, mimpi ke? You feel, ini real. Faham tak? Kau berada kat sini, kau jangan hayal-hayal. Ini betul tau, aku peluk kau ni, kau kuat ni. Kau lepas, cakap, Iqra. Itu satu daripada hikmah kenapa dia peluk lah. Dan banyak lagi kisah lain macam kenapa tau, dan kenapa tu memang ulama boleh fikir lah kan. Salah satu yang saya rasa nampak ialah nak tunjuk dia ini bukan mimpi. Kemudian Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq kan, ayat 5 ayat pertama tu. Dapat 5 ayat pertama tu, Nabi cepat-cepat packing dan lari. Nabi lari sebab Nabi still tak faham apa tengah berlaku. Dia lari terus ke siapa? Masya Allah. Dan perasan tak, seorang lelaki bila dia lemah dia akan lari ke siapa? Bukan adik-adik pun kan, dia ada sepupu dia kan. Ada sepupu, masa tu ada lagi Ja'far, ada Abbas, ada semua, ada dekat Mekah ni. Tapi dia lari, dia nak comfort. Kalau nak comfort dia akan jumpa isteri dia balik. Maka isteri memang ada tempat yang sangat special di hati suami. Isteri yang macam mana? Harap-harap semua orang cuba jadi macam Nabi Muhammad. Dan semua isteri cuba jadi macam Nabi Muhammad. Amin. Jadi comfort lah bukan dia nak lari dari kita. Dia comfort. Dan Khadijah bagi jawapan yang agak tak logik. Tapi sebab dia percaya bahawa suami dia orang yang baik, dia kata apa? Dia bukan ada wahyu. Dia kata Allah takkan tinggalkan kau. Nampak? Dia percaya suami dia ni tak pengaruh. Suami dia orang yang lurus, orang baik. Aku rasa Allah takkan susahkan kau macam ni. Mesti ini perkara baik. Tapi kata selimut ganggu kan. Dan apa yang Khadijah kata?
kau jaga silaturahim, kau jaga orang lain, kau bagi duit kepada orang susah, dan kau sangat baik kepada tetamu. Nampak tak? Macam mana seorang isteri ni, dia tak cerita pasal kau semayang selalu pergi Gua Hira kan. Dia cerita pasal akhlak orang tu kan. Akhlak tu mencerminkan siapa dia, betul tak? You semayanglah, hajilah 40 kali pun, tapi kalau you masa menyaga, you suka maki hamun. Kalau jadi kedai runcit tu pasar raya kan, kan orang datang, semua orang masuk, semua tak suka tengok muka you, sebab you tak senyum sangat, you tak happy, tak apa kan. Apa guna you punya haji tu seolah-olah? Tapi Allah akan kira, ikut kiraan lah Tapi di dunia ni, siapa yang akan cakap ini orang baik? Betul tak? Orang cakap, baguslah haji, baguslah, Alhamdulillah lah. Apa pasal? Dia orang baik tak? Boleh lah. Nampak tak? Jawapan orang tu boleh lah. Penting sebenarnya apa? Kita punya interaction antara kita manusia ni. Okay, so Khadijah buat apa? Khadijah sudah percaya kan bahawa Allah takkan tinggalkan Nabi. Nabi pun tak tahu apa tengah berlaku. Bawa ke Warakah bin Naufal, sepupu kepada Khadijah. Rupanya Warakah ni sepupu Khadijah. Diorang share datuk yang sama, iaitu Asad. Khadijah bintu Huwailid, Huwailid bin Asad. Warakah bin Naufal, Naufal bin Asad. Share datuk yang sama, jadi sepupu. That's still sepupu, no? Same grandfather. Kalau grandfather adik-beradik, dua sepupu pun, macam tu. Betul. Tapi dia panggil Warakah ni sebagai pakcik, dalam bahasa uncle, sebab Warakah dah tua sangat. Sepupu tapi tua sangat, nak panggil nama dia tak sesuai, dia panggil pakcik je. Okay. So pakcik, tengoklah anak kau ni tengok apa jadi ke. Sebab orang muda-muda kan, compare to Warakah lah, Warakah dah 70-80 kot. So Warakah pun tengok. Dan kenapa Khadijah bawa ke Warakah padahal Abu Jahal ada? Dan kena ingat, Abu Jahal tidak jahil tau. Dia cuma jahil satu perkara je. Apa dia? Tentang keesaan Allah. Dia cuma jahil tentang tauhid saja. Tentang dunia dia sangat pandai. Sebab gelaran dia sebenarnya ialah apa? Abu Jahal, Abul Hakam, the father of wisdom. Sebab dia senang settlekan masalah orang. Faham tak? Dia wisdom, orang yang bijak ni. Tapi dalam bab Allah saja dia jahil. Jadi Nabi tak nak panggil dia Abu Hakam, panggil dia Abu Jahal. Nabi yang bagi nama Abu Jahal kat dia. Betul orang Islam panggil dia Abu Jahal. Dia takkan kata Abu Jahal kat sini bapak kepada jahil. Tak logik. Tak logik. Nah, ini gelaran orang Islam bagi kepada dia. Good question. John nak tolong saya, apa nama sebenar Abu Jahal? Allah bisawab. Dia cari, sedang cari Google je. Okey. Abu Hakam. Kita ada 5 minit lagi. Mana tadi tadi? Ibu Warakah. Warakah. Kenapa ibu Warakah? Kerana Warakah ini adalah orang Hanif. Apa tak? Khadijah yang plan tau. Nabi tak kenal ni. Nabi tak tahu semua gimana. Nabi tengah selimutkan aku takut. Dia menggigil. Khadijah yang bagi proposal, jom kita pergi jumpa Warakah. Kenapa Warakah? Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham. Amr ni ramai betul orang Arab nama Amr. Ain Mim Ra. Amr. Tak tahu bagaimana panggil Amr. Bin Ibn Hisham bukan Abdul Muttalib. Soalan Brother Salim, kenapa bin Hisham bukan Abdul Muttalib? Apa jawapan dia? Sebab dia bukan pakcik Nabi sebenarnya. Oh ya, Abu Talib. Abu Lahab. Tak apa, dia memang common. Mana dia? Warakah. Why Warakah? Kerana Warakah ada kitab. Faham tak? Sebab orang-orang Arab jahiliah dia tak ada kitab-kitab apa. Dia main hidup aja. Minum, marah, apa, kahwin, apa-apa gitu je. Simple lah. Life dia enjoy, gaduh. Jadi Khadijah pun tahu, jumpa dia orang ni tak dapat apa jawapan. He go to this man. Dia tahu. So jumpa Warakah. Warakah kata, itulah namus yang datang kepada Nabi Musa. Iaitu namus ialah penyimpan rahsia. Namus ialah gelaran kepada Jibril alaihissalam dalam bahasa Ibrani.
Dan namus tu ialah maknanya penyimpan rahsia. Memang pun dia penyimpan rahsia kan dari Allah, dia bagi kat kau je. Pasal rahsia kan, okay. Penyimpan rahsia. Dan engkau akan ditentang oleh kaum kau. Nabi terkejut. Nabi orang simple je, semua orang sayang dia. Dia Al-Amin. Kau akan dibenci oleh kaum kau, kau akan ditentang, dan kau akan dihalau oleh kaum kau. Nabi tak dibayang tau. Tak boleh bayang dia orang halau aku keluar daripada kampung aku ni. Apa ni? Ni kampung aku lah. Aku tak pernah keluar tau. Tak, ni kampung aku. Kau akan dihalau. Dan waktu dia orang tentang kau, aku harap aku masih hidup supaya aku boleh join. Dan memang Warakah tak sempat join. Dia mati beberapa waktu je lepas tu. Nabi sangat flabbergasted. Sangat macam tak logik lah kan. Takkanlah sampai macam tu. Sebab Nabi tanya, adakah mereka akan menghalau aku? Kata dia, okay, Nabi dah faham sikit. Kemudian balik. Maka adalah gap wahyu sekejap. Gap wahyu sekejap. Okay. Injil. Warakah ialah orang Judeo-Christianity. Kristian, dia Kristian yang ori. Kristian Nabi Isa. Yang masih kata Nabi Isa Nabi. Ni kitab dia tengah follow. Dia tak kata 3 Tuhan. Sebenarnya dia Hanif. Dia ahli kitab. Okay, good. Kita break.